Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sejarah hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Insan-insan yang melingkungi hidup Nabi kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk siaran kali ini, kita akan sama-sama menghayati, bahkan kita mengambil iktibar dari sejarah hidup seorang sahabat yang mungkin jarang kedengaran namanya berbanding dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah salah seorang di antara sahabat yang boleh dikatakan banyak meriwayatkan hadis selain daripada Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah dan sebagainya. Namun sahabat yang ingin sama-sama kita hayati sejarahnya ini, walaupun tidaklah semasyhur Anas bin Malik, namun jasa yang beliau tinggalkan terpahat dalam sejarah. Bahkan beliau boleh dikatakan digelarkan sebagai legenda perang Yamamah. Sahabat yang dimaksudkan ini, jamaah yang dirahmati Allah, adalah Al-Barra bin Malik. Al-Barra bin Malik ini adalah saudara kepada ataupun adik kepada Anas bin Malik. Macam kita sebutkan tadi, Anas bin Malik cukup terkenal sebab banyak meriwayatkan hadis. Namun Al-Barra bin Malik, adiknya ini, adik kepada Anas ini, membuat ataupun dalam sejarahnya telah melakukan satu sumbangan yang begitu besar. Beliau menjadi, boleh dikatakan sebagai idola bagi para pemuda yang ingin menyumbang kepada agama Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebutkan tadi, beliau boleh diistilahkan sebagai legenda perang Yamamah. Ini dikarenakan dalam peperangan tersebut, kita sedia maklum jamaah yang dirahmati Allah, peperangan Yamamah berlaku di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, iaitu selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Yamamah terkenal kerana orang-orang Islam memerangi puak yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, puak yang enggan mengeluarkan zakat, dan dalam pada itu Musailamah Al-Kadzab mendakwa, mengaku, mengisytiharkan dirinya sebagai Nabi. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, lalu katanya si Musailamah Al-Kadzab ini mengatakan, akulah sekarang ini menjadi Nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah melantik Khalid bin Al-Walid untuk menjadi ketua tentera bagi memerangi puak ini. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh kerana ia berlaku di Yamamah, sebab itu ia dikenali sebagai peperangan Yamamah. Di antara barisan tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid
adalah Al-Barra bin Malik radhiyallahu an. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam satu suasana pertempuran di mana Khalid bin Al-Walid mendapati agak sukar untuk menembusi benteng yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzab ini, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi ini. Begitu sukar tentera muslimin hendak mengatasi dan menembusi benteng pertahanan pihak musuh ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Khalid bin Al-Walid kemudian berteriak apabila ia nampak Al-Barra bin Malik. Sebab Khalid bin Al-Walid mengetahui Al-Barra bin Malik, saudara Anas ini, adalah seorang anak muda walaupun bertubuh badan yang kecil, berkulit gelap, berambut kerinting, tapi mempunyai semangat dan jiwa berani. Maka Khalid bin Al-Walid berteriak, "Wahai Al-Barra, serulah kaum Ansar untuk menggempur benteng musuh ini." Jamaah yang dirahmati Allah, apabila Al-Barra mendengar ketua tentera Khalid bin Al-Walid memberikan ibarat satu isyarat ataupun mandat malah kepada Al-Barra untuk menyeru kaum Ansar. Kenapa menyeru kaum Ansar ni jamaah yang dirahmati Allah? Sebab Al-Barra sebagaimana Anas adalah dari kalangan Bani Najjar, dari keturunan kaum ataupun puak Al-Khazraji. Al-Khazraj, orang-orang Khazraj, iaitu antara puak ataupun sahabat Al-Ansar yang berasal di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka itulah Al-Barra bila mana diberi mandat oleh Khalid, Al-Barra walaupun macam kita sebutkan tadi jamaah, bertubuh badan yang kecil, tapi suara yang ia miliki cukup lantang. Lalu ia pun berteriak dengan suara yang begitu kuat dan dengan nada yang cukup bersemangat. Al-Barra mengatakan, "Wahai kaum Ansar, marilah kita menggempur benteng musuh. Jangan sekali-kali kamu memikirkan untuk kembali ke Madinah. Jangan. Gempurlah benteng musuh ini." Maka bila ia melaungkan demikian, sahabat-sahabat yang dipanggil sebagai orang-orang Ansar ini teruja. Bila dah menghampiri benteng tersebut, Al-Barra melaungkan lagi, "Ketahuilah bahawa di belakang kita Madinah, tapi di hadapan kita adalah Allah dan syurga. Mari kita menuju Allah dan syurga." Itu laungan yang diserukan. Dan tentera muslimin ibarat disuntik dengan semangat yang jitu untuk menggempur benteng musuh. Namun jamaah yang dirahmati Allah, musuh ataupun puak yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab ini, termasuk di antara mereka adalah orang-orang yang begitu mahir dalam menggunakan panah, anak panah. Mereka melepaskan panah daripada jauh, dan ini menyaksikan ramai sahabat yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum jamaah dirahmati Allah, peperangan Yamamah menyaksikan ramainya para sahabat yang hafiz, yang hafal Al-Quran. Ramai. Itu yang kemudiannya Sayyidina Umar mencadangkan kepada Abu Bakar, mengapa tidak dikumpulkan Al-Quran ini dan disatukan. Bermula daripada ekoran daripada peperangan Yamamah yang menyaksikan ramai
para sahabat yang menghafal Al-Quran ini gugur syahid di jalan Allah. Jadi kembali kepada suasana perang Yamamah ini, di mana Al-Barra bila mana melihat begitu sukar tentera muslimin menggempur, walaupun telah berusaha berkali-kali untuk menggempur benteng pertahanan musuh yang terakhir malah, yang dikenali sebagai kebun maut. Kebun maut. Lalu, apa yang ia fikirkan kemudiannya? Ia berteriak, "Kamu angkatlah aku pada sebatang kayu dan kemudian campakkan aku ke dalam benteng." Itu yang dilaungkan. Oleh kerana jamaah dirahmati Allah, Al-Barra macam disebutkan tadi, bertubuh badan yang kecil. Jadi agak ringan. Orangnya pula bukan setakat kecil. Kalau kecil gemuk, lain juga. Berat badannya. Dia kurus. Jadi, begitu ringan untuk diikat pada sebatang kayu, dengan ikatan yang agak rapuh sedikit, dan diangkat lalu dicampakkan ke dalam benteng. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Jamaah yang dirahmati Allah, kita saksikan, perhatikan sahabat Al-Barra bin Malik ini. Bila para sahabat melakukan apa yang ia arahkan untuk mencampakkannya ke dalam benteng di tengah-tengah musuh, bila mana ia dapat menyelinap, orangnya kecil, mudah bergerak. Bila ia dah masuk ke dalam benteng musuh, ia melepaskan ikatan yang mengikat badannya ini, kemudian dengan cukup berani, sebagaimana yang ia laungkan, di hadapan kita hanya Allah dan syurga, dan ia mendambakan untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia pun dengan begitu bersemangat berjaya menumpaskan pihak musuh. Dan ini menyebabkan benteng yang terakhir, kebun maut ini, yang dipimpin sendiri oleh Musailamah Al-Kadzab, menjadi kocar-kacir. Dan ini memudahkan tentera muslimin yang lainnya masuk menyerang. Kita lihat, jasa yang ditinggalkan oleh Al-Barra bin Malik. Walaupun ia menginginkan, beliau menginginkan untuk gugur syahid dalam peperangan tersebut, namun cita-citanya tidak tercapai. Musailamah Al-Kadzab berjaya ditumpaskan, berjaya dibunuh, dan begitu juga dengan kaumnya, puaknya, akhirnya melarikan diri sebahagian daripada mereka, dan kebanyakan mereka ini tumpas. Dan dengan yang demikian, peperangan Yamamah ini berpihak kemenangannya kepada tentera muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Namun, yang menjadi legenda bagi perang Yamamah ini adalah Al-Barra bin Malik, saudara kepada Anas bin Malik, yang pada awalnya memeluk Islam, masih lagi usia kanak-kanak, sekitar 9 ataupun 10 tahun. Ketika mana ibunya Ummu Sulaim datang kepada Nabi membawa dua beradik ini, Anas dan Al-Barra bin Malik. Bertemu dengan Nabi SAW, menyatakan bahawa mereka ini adalah keluarga Muslim. Maka Ummu Sulaim, si ibu ni, menyerahkan Anas kepada Nabi untuk dijadikan sebagai pembantu, ataupun kalau Nabi nak suruh apa, suruhlah Anas. Itu yang menyebabkan Anas bin Malik, apa kata orang tu, berkesempatan, berpeluang untuk mendampingi Nabi, sehinggakan beliau merupakan antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, berbanding dengan Al-Barra. Al-Barra tidak berkesempatan. Namun demikian, Al-Barra tetap mengikuti setiap apa pengajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW, walaupun beliau yang bertubuh badan kecil, yang berusia muda pada ketika itu,
duduk di celah-celah orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior daripada dirinya. Ia bagi memastikan ajaran Islam tidak ia lepaskan. Jamaah dirahmati Allah. Seperti mana yang disebutkan juga tadi, beliau bukanlah sahabat yang tersohor sebagaimana saudaranya Anas bin Malik. Riwayat hidupnya pun tidak begitu banyak dicatatkan berbanding dengan saudaranya. Namun, jasa yang beliau tinggalkan, keberanian yang beliau telah pahatkan dalam peperangan Yamamah, ini menyebabkan Sayyidina Umar dalam membuat persiapan peperangan untuk meluaskan negara-negara Islam ke bumi Parsi, maka Sayyidina Umar radhiyallahu an telah melantik sahabat-sahabat yang lain untuk memimpin tentera. Bahkan Sayyidina Umar memilih Al-Barra untuk ikut serta dalam ekspedisi tentera Islam ke daerah Parsi. Cuma Umar pernah berpesan kepada sahabat-sahabat yang dipilih, yang dilantik untuk menjadi ketua tentera. Apa kata Sayyidina Umar? Jangan sekali-kali kamu melantik Al-Barra bin Malik ini menjadi panglima tentera. Maknanya kalau dalam peperangan kamu tewas, jangan pilih Al-Barra untuk menjadi ketua tentera. Mengapa Sayyidina Umar berkata demikian, berpesan demikian? Apakah Sayyidina Umar tak suka kepada Al-Barra? Tidak, jamaah. Tidak sama sekali. Ini dikarenakan Umar tahu perwatakan Al-Barra bin Malik ini. Ia seorang pemberani yang memiliki sifat berani. Dikhawatirkan kalau Al-Barra ini menjadi ketua tentera, kerana keberaniannya, ia akan menjadikan para sahabat ini boleh dikatakan terus menyerang. Berani menggempur pihak-pihak musuh. Yang mana mungkin di kalangan para sahabat mempunyai keberanian tidak seperti Al-Barra. Jadi dikhawatirkan ia boleh meninggalkan sesuatu kesan yang kurang seimbang. Inilah kebijaksanaan Umar Khalifah pada ketika itu. Jadi sebab itulah beliau berpesan. Cuma jamaah dirahmati Allah, dalam menentang tentera Parsi di satu kawasan di daerah Parsi, di daerah Iraq sana, yang dikenali sebagai Perang Tustar. Tustar ini salah satu wilayah yang mana sebagai antara lain permulaan sebahagian daerah di Parsi, di daerah Iraq sana. Dan biasalah di zaman dahulu, di mana bila nak masuk ke suatu daerah ataupun sesuatu bandar, suatu negeri dan sebagainya, biasanya bermula dengan pintu gerbang dan benteng pertahanan. Maka dalam peperangan ini, iaitu peperangan Tustar ini, Al-Barra bin Malik radhiyallahu an mencapai hajat dan keinginannya. Kerana ia pernah mengatakan ketika ia sakit di awal-awal masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, beberapa sahabat yang lain datang menziarahinya, menziarahi Al-Barra, dan mereka ini agak sedih melihat sakitnya Al-Barra yang agak berat. Maka Al-Barra mengatakan kepada mereka, saudara-saudaraku, janganlah kamu bersedih. Jangan kamu inginkan aku meninggal dunia sebagai
orang sakit, iaitu meninggal dunia kerana sakit. Demi Allah, aku walaupun sakit macam mana pun, aku akan berusaha untuk wafat sebagai seorang syahid. Itu cita-cita dia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dalam peperangan Tustar ini, ia mendapati apa yang dihajatkannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peperangan Tustar ini, Al-Barra bin Malik gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Kita lihat ya jamaah dirahmati Allah, walaupun fizikalnya tidak seberapa, tetapi keberanian Al-Barra bin Malik ini tidak ada tolak bandingnya. Keberanian untuk menegakkan agama Allah. Keadaannya, suasana pada zaman itu adalah melalui medan peperangan. Namun, apa yang boleh kita ambil iktibar daripadanya dalam situasi kita sekarang ini yang tidak berhadapan dengan peperangan? Keberanian dalam menyebarkan kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat yang kita dapat ambil contoh daripada Al-Barra bin Malik. Seorang anak muda pada ketika itu. Jadi inilah yang perlu ditanamkan kepada anak-anak muda, generasi muda muslimin, iaitu berani dalam menyebarkan kebaikan agama kita ini, kebaikan untuk manusia. Sebagaimana Nabi diutuskan sebagai rahmat bagi sekalian alam. InsyaAllah jamaah dirahmati Allah, kita akan hayati sejarah sahabat yang lain pula dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini dalam menghayati sekelumit sejarah hidup Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.